Tajuk filem yang kumpulan kami pilih untuk menjalankan tugasan dalam falsafah dan isu semasa ialah filem Lieutenant Adnan. Filem tersebut merupakan filem mengenai semangat patriotik yang disiarkan pada 31 Ogos tahun 2000 bersempena dengan sambutan kemerdekaan, Hari Kemerdekaan yang ke-43. Filem Lieutenant Adnan ialah sebuah filem perang drama Malaysia pada tahun 2000 arahan daripada Aziz Muhammad Osman dengan skrip oleh Aziz bin Meja Ramli Abu Bakar. Filem ini dibintangi oleh Hairi Othman sebagai watak tajuk, Umi Aida, Faizal Hussein, Rusdi Ramli dan Wahid Sinario. Filem ini mengisahkan tentang perjuangan tentera tanah Melayu, Adnan bin Saidi, yang bertaruh nyawanya demi menyelamatkan tanah Melayu daripada penaklukan tentera Jepun semasa Perang Dunia yang Kedua. Pada tahun 1934, Kampung Sungai Ramal Kajang di Selangor telah dikunjungi oleh anggota tentera British yang bertujuan untuk mencari anak-anak muda tempatan berkelayakan untuk diserapkan ke dalam askar Melayu. Oleh itu, beberapa pemuda kampung termasuk Adnan bin Saidi yang berminat untuk menjadi seorang tentera, namun hasratnya itu tidak direstui oleh kedua ibu bapanya. Walaupun demikian, Adnan tetap berkeras untuk meneruskan hasratnya untuk menjadi seorang tentera bersama beberapa rakannya yang lain. Lalu Adnan dengan rakan-rakannya keluar dari kampung dan menuju ke kem latihan ketenteraan di Port Dickson. Di situ, mereka mendaftarkan diri dan menjalani latihan fizikal dan mental bagi melayakkan diri untuk menjadi seorang tentera. Perkara ini menunjukkan keberanian dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Adnan telah melayakkannya terpilih sebagai rekrut terbaik dan seterusnya beliau telah diserapkan ke dalam pasukan askar Melayu. Dalam waktu yang singkat, Adnan telah menerima kenaikan pangkat menjadi Kolonel Sarjan pada tahun 1937. Malah, pada tahun yang sama, beliau turut terpilih untuk menyertai upacara pertabalan King George di London. Tidak lama kemudian, Adnan dinaikkan pangkat sekali lagi menjadi seorang lieutenant. Namun, ketika Perang Dunia yang Kedua, Lieutenant Adnan telah terkorban semasa mempertahankan tanah Melayu daripada serangan tentera Jepun. Pertempuran di Bukit Candu yang terletak di Pasir Panjang, Singapura itu menyaksikan gugurnya seorang perwira Melayu yang begitu digeruni oleh musuh. Filem Lieutenant Adnan ini merupakan salah satu filem tentang seorang pemuda yang mempunyai semangat yang tinggi dalam mempertahankan tanah airnya sehingga mengorbankan dirinya sendiri untuk mencapai kemerdekaan di tanah airnya. Filem ini juga mempunyai kaitan dengan isu semasa, iaitu mengenai sikap patriotik yang lemah dalam kalangan pemuda pada zaman kini, yang di antaranya yang dapat dilihat melalui perbuatan pecah belah antara kaum dan tidak bersatu padu antara satu sama lain, di mana sikap ini dapat memberikan kesan yang negatif kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqim bin Mustafa. Okey, dalam filem Lieutenant Adnan ini, arahan Datuk Aziz M. Osman ini, kita dapat mengetahui bahawa terdapat banyak pengajaran dan juga mesej yang terkandung dalam filem ini, di mana pengajaran dan mesej dalam filem ini semuanya mampu kita terapkan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang manusia. Antara pengajaran yang terkandung dalam filem Lieutenant Adnan ini ialah tentang keberanian seseorang dalam mempertahankan negara yang tercinta daripada penjajah. Sikap berani ini boleh dikatakan amat penting bagi seseorang individu, kerana ianya sedikit sebanyak dapat membantu mereka dalam memperjuangkan tanah air mereka. Sebagai contoh yang boleh kita lihat dalam filem Lieutenant Adnan ini ialah pada watak utamanya yang sendiri, iaitu Lieutenant Adnan, dan juga askar-askar Melayu lain sangat berani dalam mempertahankan negara daripada penjajah, sehingga mereka semua ni digeruni pihak lawan. Dan pada masa yang sama juga, yang terdapat dalam filem ini ialah askar-askar Melayu kita ini juga menjadi buah mulut, sehingga dapat menjadi buah mulut pihak musuh pada ketika itu, kerana keberanian yang ada pada mereka. Pengajaran lain yang kita boleh huraikan atau kita keluarkan yang terdapat pada filem Lieutenant Adnan ini ialah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaiknya. Tanggungjawab boleh kita rungkaikan merupakan satu perkara yang wajib kita lakukan sekiranya kita diamanahkan untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. Sebagai contoh yang boleh saya bagi yang terdapat pada filem Lieutenant Adnan ini ialah yang terdapat pada watak utamanya sendiri, iaitu Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan merupakan seorang askar dan juga seorang yang berpangkat tinggi. Beliau sangat bertanggungjawab ke atas anak-anak buahnya, di mana beliau mampu memberi kata-kata semangat kepada anak-anak buahnya, walaupun pada ketika itu bilangan anak-anak buahnya itu semakin berkurangan kerana ramai yang telah terkorban dalam peperangan tersebut.
Lieutenant Adnan ini sendiri memberi kata-kata semangat kepada anak buahnya dan ia sedikit sebanyak dapat membantu untuk memberi keyakinan kepada anak buahnya tersebut dalam menempuh peperangan. Filem Lieutenant Adnan ini sememangnya mempunyai banyak pengajaran yang ingin disampaikannya. Tapi apa yang boleh kita highlightkan atau saya ingin tekankan ialah tentang mesej yang ingin disampaikan dan yang terdapat dalam filem ini. Iaitu mesej yang jelas yang ingin disampaikan ialah tentang seseorang itu mestilah mempunyai semangat cinta akan negara dalam diri. Hal ini kerana semangat cinta akan negara ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita, di mana dengan semangat inilah dapat membantu dalam mempertahankan negara kita daripada terus dijajah atau diserang oleh pihak musuh. Contoh yang jelas yang boleh kita lihat melalui filem Lieutenant Adnan ini ialah terdapat pada bangsa Melayu itu sendiri yang mempunyai semangat cinta akan negara sangat tinggi dalam diri mereka. Terutama sekali terdapat pada askar-askar Melayu kita, iaitu mereka sanggup bermati-matian dan juga sanggup berkorban dari segala aspek, termasuk aspek masa dan juga tenaga, demi menjamin negara tercinta kita ini selamat daripada ancaman musuh. Jadi saya akan bincangkan apa itu falsafah dan cara berfikir berbagai ini. Falsafah menurut Kamus Dewan Edisi keempat maksud falsafah iaitu pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu lain. Ahli atau yang ahli dalam falsafah berfikir, berfalsafah memikir secara mendalam tentang sesuatu secara pandai dan berbicara tentang manusia dan kemanusiaan. Falsafahan segala hal, sifat, ciri yang berkaitan dengan falsafah yang penting adanya nada di dalamnya menurut Kamus Dewan Edisi keempat. Kataan falsafah berasal dari dua perkataan iaitu dalam bahasa kuno Greek itu filosofia. Filos membawa maksud cinta dan sofia membawa kebijaksanaan. Yang akhirnya membawa makna cintakan kebijaksanaan, love of wisdom atau sahabat kepada kebijaksanaan, friend of wisdom. Kataan sinonim falsafah ialah kepercayaan, ideologi, isma, konsep, sikap atau pegangan sesuatu kumpulan. Definisi falsafah secara amnya merupakan pengkaji umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, pindah dan nabas. Metodisme juga membawa maksud satu fahaman atau pegangan serta kepercayaan yang menggabungkan individu, kelompok dan wilayah di mana kelompok tersebut menghuni. Ia juga menyebabkan slogan yang mencetuskan pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku individu. Ia sering dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terhadap negaranya tersebut. Seorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amalnya mendapati ciri-ciri patriotisme yang menteraskan cinta dan setia terhadap negara. Menurut Norikati tahun 2003. Berdasarkan filem Lieutenant Adnan tersebut, terdapat beberapa aliran falsafah yang terkandung di dalam filem tersebut yang boleh dikaitkan iaitu falsafah kehidupan. Dalam falsafah tersebut, terdapat dua falsafah iaitu falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Falsafah teoretikal ini merujuk kepada persoalan-persoalan asas yang memerlukan satu unsur intelektual yang mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Di dalam falsafah ini, terbahagi juga beberapa aliran falsafah, contohnya metafisik, epistemologi, psikologi, dan estetika. Manakala falsafah praktikal adalah falsafah yang menekankan tentang sesuatu bidang, contohnya bidang ekonomi, politik, etika dan peradaban. Menurut filem Lieutenant Adnan, terdapat beberapa falsafah teorikan yang terungkap dalam filem, iaitu Ayub dari pasukan skuad Lieutenant Adnan berada di Bukit Candu bahawa sekiranya tentera Jepun menjajah tanah Melayu, maka orang Melayu akan bebas dari kuasa British. Tetapi menurut sejarah, tentera Jepun menjajah tanah orang Melayu dipaksa bekerja di bawah kuasa Jepun untuk mengekstra mineral yang terdapat di tanah Melayu. Bukan itu saja. Tentera Jepun juga telah meminta tanah Melayu dengan kuku besi dan membunuh sesiapa yang ingin dengan arahan tentera Jepun. Sejak kedatangan tentera Jepun ke tanah Melayu, orang Melayu telah dilayan seperti teruk. Dilayan dengan teruk. Dan ekonomi negara jatuh dengan mendadak dan orang Jepun telah membuat sekatan makanan terhadap orang Melayu. Oleh itu, kita dapat mengetahui bahawa teori Ayub mengenai tentera Jepun menjajah tanah Melayu untuk membebaskan orang Melayu merupakan satu teori yang salah. Kerana setelah Jepun memasuki tanah Melayu, orang Melayu hanya akan berada dengan lebih teruk. Selain itu, dari segi falsafah psikologi pula, memainkan peranan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang itu dalam membuat sesuatu keputusan dalam sesuatu keadaan. Contohnya, atau misalnya, Lieutenant Adnan yang menggunakan psikologi itu menaikkan semangat skuad tenteranya untuk melawan tentera Jepun yang marah ke tanah Melayu. Disebabkan itu, tentera tersebut lebih bersemangat untuk mempertahankan tanah Melayu. Seterusnya,
Dari segi falsafah praktikal yang dapat dilihat dalam filem Leftenan adalah dari segi aspek ekonomi. Hal ini kerana kita dapat melihat dari segi mata wang yang telah jatuh dan mendadak kesan peperangan dunia kedua. Sebabkan itu, rakyat tanah Melayu menghadapi kesukaran hidup kerana tidak mampu membayar barangan kerana harga yang mahal. Bukan itu saja, perusahaan big timah yang pesat juga telah jatuh dengan teruk kesan jajahan tanah Jepun ke tanah Melayu. Tuntasnya, dalam kehidupan sehari kita mesti mempunyai falsafah kehidupan agar ia dapat melahirkan masyarakat yang makmur dan mendamai. Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar, mampu membuat kapal-kapal besar, lebih besar dari flora dilema milik Portugis. Itu sebelum kita dijajah. Orang lain nampak kelebihan kita, kehebatan kita. Sebab itu mereka takut bila kita nak menuntut hak kita. Falsafah pendidikan negara ialah pandangan yang dijadikan asas untuk menentukan matlamat, kurikulum, kaedah dan sistem pendidikan sebuah negara. Falsafah ini menekankan peran pendidikan dalam pembentukan sasiah bangsa dan pembangunan potensi individu untuk mencapai kebajikan dan kemajuan sosial. Fokus pendidikan negara ialah pembentukan insan yang berperibadi mulia, berfikiran luas, berjiwa nasionalisme dan mempunyai kualifikasi yang tinggi. Dari segi intelek, falsafah pendidikan kebangsaan ialah pembelajaran untuk mengetahui, iaitu menyediakan peralatan kognitif yang diperlukan bagi memahami dunia dan kerumitannya dengan baik dan menyediakan asas yang sesuai dan mencukupi bagi pembelajaran pada masa hadapan. Hal ini boleh dikaitkan dengan adegan di mana Lieutenant Adnan mengarahkan pelatunnya untuk membina kubu pertahanan bagi menghalang kemarahan tentera Jepun ke Bukit Canggu. Ini dapat dikaitkan dan selari dengan pemikiran Lieutenant Adnan yang mampu berfikir untuk menyusun strategi dalam peperangan. Seterusnya, unsur jasmani ialah unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan atau disebut fizikal. Dalam falsafah pendidikan negara Indonesia, badan merupakan aspek penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan harmonis. Dari segi jasmani dalam falsafah pendidikan kebangsaan pula ialah jasmani dianggap sebagai satu cara untuk meningkatkan kesihatan fizikal, mental dan emosi individu, masyarakat dan negara. Hal ini dapat dilihat pada adegan di mana Lieutenant Adnan berjaya dalam ujian fizikal yang diletakkan oleh pihak tentera. Ini dapat dikaitkan dengan keadaan fizikal Lieutenant Adnan yang mempunyai fizikal yang sihat. Sekarang saya umumkan keputusan pemilihan rekrut. Sebelah kiri berjaya dalam pemilihan. Sebelah kanan boleh kemas dan ambil warrant tiket di pejabat selepas ini. Selain itu, rohani merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan jiwa atau rohani. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, aspek kerohanian merujuk kepada pembentukan individu yang seimbang dan harmonis dari segi jiwa, iaitu pembentukan individu yang mempunyai kemahiran rohani yang tinggi seperti kawalan diri, integriti, akhlak dan nilai murni individu, masyarakat dan negara. Lieutenant Adnan tetap mempertahankan Bukit Canggu walaupun sudah mengalami cedera parah dan kekurangan tentera. Hal ini dapat dilihat pada watak Lieutenant Adnan yang cuba mengawal rasa takut untuk berhadapan dengan musuh walaupun mempunyai tentera yang sedikit. Akhir sekali, emosi boleh dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu emosi positif seperti kegembiraan, emosi negatif seperti kemarahan, kesedihan dan keraguan-raguan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan negara, emosi dianggap sebagai aspek penting dalam pembentukan individu yang seimbang dan harmonis kepada individu. Emosi dan negara. Emosi dianggap sebagai proses yang membantu individu menilai situasi, membuat keputusan dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini dapat dilihat pada adegan di mana Lieutenant Adnan cuba menahan diri daripada menangis atas kematian kawan baiknya Muhammad. Ini dapat dikaitkan dan selari dengan emosi sedih Lieutenant Adnan dalam filem tersebut. Jadi secara keseluruhannya, filem Lieutenant Adnan ini mempunyai beberapa impak yang positif, malah ada juga yang negatif kepada masyarakat. Semangat dan pengorbanan yang ditunjukkan dalam filem Lieutenant Adnan ini untuk memperjuangkan tanah air wajar untuk dicontohi oleh generasi pada masa kini. Perkara ini dapat dijadikan pengajaran kepada anak-anak muda pada masa kini supaya mereka menanam sifat patriotik yang tinggi dalam diri. Supaya mereka lebih sedar akan kepentingan mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh negara lain. Hal ini dikatakan demikian kerana semangat cinta akan tanah air ini sememangnya dapat memberi pelbagai kelebihan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di negara kita, sehingga perkara ini dapat menjadikan negara kita mendapat pandangan sehingga di pesada dunia. Justru setiap lapisan masyarakat wajarlah saling bekerjasama antara satu sama lain dan saling bersatu padu tanpa mengedekan supaya kemerdekaan di negara kita dapat dikekalkan. Sekian, terima kasih.